Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam Inspirasi Amalan Terbaik TS25 Panitia Matematik SMK Puteri Sakdong, Bacok, Kelantan. Bersama-sama dengan Dr. Cikgu Hana, Guru Cemerlang Matematik SMK Puteri Sakdong. Bestnya Maths. Dan pada kali ini, cikgu ingin berkongsi tentang topik teorem Pythagoras. Dan sasaran untuk semua pelajar adalah semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. When there is a will, there is a way. Baik, kita mulakan. Apa itu teorem Pythagoras? Sebenarnya teorem ni adalah satu pembuktian bagaimana kita nak buktikan satu segitiga, misalnya segitiga A, B, C ini adalah bersudut tegak. Jadi menurut teorem Pythagoras, diberi sisi A, B dan C, di mana C iaitu sisi yang paling panjang dan bertentangan dengan sudut 90 darjah, kita namakan sebagai hypotenuse. Hypotenuse. Jadi cikgu ulang macam mana kita nak kenal pasti sisi hypotenuse, iaitu sisi yang paling panjang pada segitiga dan sisi itu bertentangan, opposite, dengan sudut 90 darjah. Jadi menurut teorem Pythagoras, A kuasa 2, A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Dengan kata lain, untuk mendapatkan sisi hypotenuse adalah dengan menambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan C kuasa 2. Okey. Selain daripada kita menggunakan formula A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, di sini cikgu juga ingin berkongsi dengan trirangkap Pythagoras, iaitu ada 3 sisi istimewa yang jika pelajar-pelajar sering buat, masukkan nilai pada sisi segitiga tersebut dalam formula atau rumus teorem Pythagoras ini, pelajar-pelajar akan dapati nilai bagi 3 sisi ini, kita panggil sebagai trirangkap Pythagoras ini sebagai sisi-sisi istimewa, iaitu dia adalah nilai tetap. Bila kita sering gunakan, maka kita akan automatically akan ingat. Contoh, apa dia sisi istimewa itu? Antaranya ialah trirangkapnya 3, 4. So, hypotenuse become 5. Ataupun di sini ada beberapa contoh, iaitu jika sisinya 6, maksudnya tinggi segitiga 6, tapaknya 8, maka hypotenusnya adalah 10. Atau 8, 15, 17. Atau 5, 12, 13. Atau 7, 24, 25. Dan 3 nilai ini adalah cikgu namakan sebagai 3 sisi yang istimewa. Sebab kalau kita sering buat menyelesaikan soalan berkaitan dengan teorem Pythagoras, maka kita akan automatically ingat 3 sisi istimewa ini yang kita panggil sebagai trirangkap Pythagoras. Baik, kita lihat pada contoh 1. Cuba cari nilai X dan Y pada soalan ini. Baik, bagaimana kita nak aplikasikan teorem Pythagoras? Diberi segitiga bersudut tegak, yang berwarna kuning ini. Di sini adalah nilai X. Sebab kita nak cari nilai X, dan pertama sekali kita kena check pada segitiga tadi, which one hypotenuse. So dalam kes ni X adalah hypotenuse. Alright.
Jadi kenal pasti hipotenus, so X adalah hipotenus. So kita just gantikan sahaja pada rumus teorem Pythagoras, which is A square plus B square equals to C square. So X kuasa 2 sama dengan, okay, hipotenusnya adalah 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, so X sama dengan, okay, hasil tambah 9 kuasa 2 adalah 81 tambah dengan 12 kuasa 2 adalah 144, iaitu 225. So how to find X? X ialah the square root of 225. Punca kuasa 2 bagi 225 bersamaan dengan 15. So settle bahagian pertama, kita dah selesai untuk mencari nilai X. Okey, seterusnya adalah bagaimana nak mencari nilai Y. Okey, jika kita perhatikan, okey, Y adalah salah satu sisi pada segitiga yang berwarna biru. Okey, which one is hypotenuse? Okey, di sini hypotenuse iaitu sisi yang paling panjang bertentangan dengan sudut 90 darjah iaitu 17. Okey, X kita tahu dah 15. Okey, so your step is you just gantikan nilai tersebut. Okey, iaitu nak mencari Y adalah, okey, sebenarnya sini nilai yang ada, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan hipotenus 17 kuasa 2. So kita gantikan nilai. Okey, X adalah 15 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2. So macam mana nak cari Y kuasa 2? Y kuasa 2 adalah 17 kuasa 2 iaitu 289 tolak dengan 225. So how to find Y? Y sama dengan the square root of 64. Alright. So your Y sama dengan 8. Alright. Mudah saja. Okey, cuba kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. Soalan, cuba cari nilai X dan Y. Okey, di sini diberikan rajah yang berbentuk seperti trapezium. Okey, so di sini ada segitiga berwarna biru, and then tengah-tengah ini adalah segi empat, dan juga satu lagi segitiga juga bersudut tegak berwarna hijau. Okey, nak cari nilai X, so kita tengok X duduk di mana. X berada pada segitiga biru, okey, meliputi salah satu sisi. Jadi this one is X, dan 30 ini adalah sisi hipotenus. Again, macam mana nak kenal pasti? Sebab 30 cm ini bertentangan dengan 90 darjah. Alright. So, jadi macam mana nak cari X? Okey, nak cari X ialah, okey, kita gantikan, okey, sahaja dalam formula, okey, dalam rumus teorem Pythagoras ini, iaitu X kuasa 2 sama dengan 30 kuasa 2 tolak dengan 18 kuasa 2. Okey, this one. Jadi X sama dengan 5, 7, 6. Okey, cari punca kuasa 2 bagi 5, 7, 6. So your X ialah 24. Okey, kemudian cikgu tandakan di sini yang warna merah ini bermaksud kalaulah segi empat ni, segi empat tepat ini di sini adalah 20, maka di sini juga 20. Okey, sekarang X kita tahu dah 24, maka sisi yang sini juga adalah 24. Maka pada segitiga yang berwarna hijau ini kita dah ada nilai 24, and then hipotenusnya adalah 25. Alright. So kita nak cari satu sisi lagi. Okey, kenapa cikgu tanda 7? Sebab kita dah ingat kita gunakan rangkap Pythagoras. Kalau sisi tadi 24, 25, so salah satu sisi adalah 7. Alright. So anda juga boleh menggunakan rumus teorem Pythagoras seperti biasa, iaitu 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2. So how to find Y? Y sama dengan 20 tambah 7. Okey, iaitu Y adalah keseluruhan, sisi bagi lebar sisi 4 ini tambah dengan 7. Okey, this is Y. Alright, jadi sebab itulah 20 tambah 7 bersamaan 27. Okey. Baik, seterusnya kita lihat dan kita cuba buat soalan. Soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Okey.
Baik, dua orang murid mula berlari dari titik P, iaitu siapakah murid tadi? Anis berlari 25 meter ke barat dan Amna berlari 19 meter ke utara. Hitung jarak dalam meter di antara mereka. Berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. Baik, apabila kita menyelesaikan soalan ya yang melibatkan penyelesaian masalah ya, problem solving, pelajar-pelajar perlu highlight kan, okey. Apa maklumat yang ada? Okey, antara maklumat penting di sini ialah titik ataupun points mula berlari adalah pada titik P. So kita boleh andaikan okey P, okey. Kita bayangkan P, okey, tanda saja P and then dia kata Anis berlari 25 meter ke barat. So you have to know and kompas kita utara, selatan, timur, barat ya. Jadi bermakna Anis ke barat, dia akan pergi ke sebelah kiri. Right, jarak ke sebelah kiri daripada P. Okay, this one is jarak Anis berlari iaitu 25 meter. Okey. Kemudian dari P, Amna berlari 19 meter ke utara. Ke utara maksudnya ke atas. Okey, di sini cikgu pun lakarkan dari P ke atas. So, Amna berlari 19 meter ke atas. Alright. So, kemudian ditanya, hitung jarak di antara mereka. So, jarak mereka di sini antara Anis dan Amna merupakan ataupun X di sini cikgu namakan sebagai X adalah hipotenus bagi segitiga bersudut tegak ini. Alright. So, macam mana kita nak selesaikan, nak cari X? So, kita ingat balik A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Atau murid pelajar-pelajar biasa guna A square plus B square equal to C square. Okey, jadi kita gantikan X square ialah 25 square. Plus 19 square. Alright. So X equal the square root of 9, 8, 6. Okay. Punca kuasa 2 bagi 9, 8, 6. So berapa nilai X? Dapat 31.40. So berikan jawapan tadi betul kepada dua tempat perpuluhan ya, memenuhi syarat 31.40. Maka kesimpulan di sini jarak antara Anis dan Amna ialah 31.40 meter. Okey, kita lihat ya contoh bukan contoh tapi soalan yang kedua untuk sesi ini. Okey, soalan yang kedua untuk penyelesaian masalah. Okey, cuba pelajar-pelajar perhatikan. Okey, rajah yang diberikan. Ya, alright di sini. Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebuah trapezium PQRS. Okey, we check PQRS. Okey, bentuk trapezium. Bila sebut saja trapezium, pelajar-pelajar dah boleh catat ya. This one PQ and RS adalah dua sisi yang selari. Okey. Dan segitiga RST. Okey. This one adalah segitiga RST. Segitiga bersudut tegak sebab dia ada letak simbol ni. Okey. Hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan yang berwarna kuning. Okey, untuk mencari luas kawasan yang berwarna kuning, so you have to think and you have to give the idea. Okey, cuba cari idea dulu. Macam mana nak cari luas kawasan yang berwarna kuning? So, objek yang besar di sini adalah trapezium and then we have to minus dengan right angle triangle di sini iaitu R, S dan T, segitiga bersudut tegak. Okey, again kita apply theorem Pythagoras. Okey, jika sisi di sini adalah 7, okey, and then 25 RS ni adalah hipotenus. And then kita cuba ingat untuk try rangkap Pythagoras selain daripada kita menggunakan rumus iaitu 7. Okey, satu sisi lagi adalah 24. Okey, 7, 24 dan hipotenusnya adalah 25. Okey, kemudian kita recall
luas trapezium. Okey, luas trapezium adalah setengah. Okey, 1/2 darab dengan hasil tambah 2 garis selari. Okey, which one selari? Selari adalah 15 tambah dengan 25 di sini. Darab dengan tinggi. So, tinggi trapezium adalah 16. Okey, so kita tulis in one line. Okey, 1/2. Okey, didarabkan dengan hasil tambah 2 garis selari iaitu 15 tambah 25 darab dengan 16. Tinggi. Okey, and then tolak. Okey, tolak dengan luas segitiga ialah setengah kali tapak kali tinggi. So, setengah darab. Okey, tapaknya adalah 7 dan tingginya adalah 24. And then you just press your calculator, you dapat 236. So, enjoy your theorem Pythagoras. Sekian, terima kasih. Itu sahaja perkongsian ringkas dari cikgu pada kali ini. So, ingat, theorem Pythagoras adalah salah satu topik penting yang melibatkan geometri, ilmu geometri dalam matematik. Jadi, teruskan buat latihan yang diberi oleh guru-guru anda dan cikgu yakin dan percaya sekiranya anda membuat latihan hari-hari matematik, insya-Allah anda akan mahir menyelesaikan sebarang soalan. So, any question you can ask your teacher. Itu saja, semoga perkongsian ini memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.